kelompok ni habis-habisan. Atas semangat apa? Atas semangat kita tidak boleh benarkan politik jijik. Atas semangat kita tak boleh biarkan kelompok-kelompok yang jijik ini, daripada kerajaan pusat yang jijik, yang memberi habuan. Muhyiddin ni jelas menjadi Perdana Menteri dengan memberi habuan. Dia cakap dan dia buat. Dua-dua komplit. Dia kata apa? Audio orang bersatu sendiri keluarkan. Sebelum terjadi Perdana Menteri, dia cakap. Audio tu tersebar. Dan kita kata itu Muhyiddin. Sampai hari ini dia tak nafi. Sampai hari ini dia tak saman. Siapa pun tak saman. Kalau tak betul dia saman. Ini bukan perkara kecil. Ini kenyataan audio beliau sebelum jadi Perdana Menteri yang mengatakan kita mesti bagi habuan, kita mesti rasuah orang UMNO, kita mesti bagi jawatan kepada orang UMNO, Menteri UMNO, bagi dia menteri, bagi dia Perdana Menteri, tak cukup bagi dia ketua JLC, bagi pengurusi JLC. Orang UMNO ni macam tu dia kata. Kita bagi habuan, ada ikut lagi tak? Itu audio Muhyiddin sebelum jadi Perdana Menteri. Lepas jadi Perdana Menteri, dia buat, dia bagi pengurusi JLC kepada orang UMNO. Komplit dia cakap dan dia buat. Kalau bukan rasuah apa dia? Kalau bukan rasuah apa? Ini bagi rasuah habuan jawatan untuk jadi Perdana Menteri. Tak ada nilai, tak ada moral, jijik. Sebab itu dia boleh menyokong usaha jijik yang dilakukan. Dia sama. Jadi yang dia kata Tok Abah kan ni, yang kononnya prihatin, yang tak campur politik, yang tak kisah politik, kerja penipu semua ni, membohong. Dan kita kena jelas sebab ini. Ini kerja gerak 98. Kita memang keras, kita tak kompromi. Orang lain nak kompromi, ini pasal. Tapi kita tak. Sebab apa? Sebab kita kena ajar rakyat, untuk rakyat mengajar pemimpin-pemimpin yang tak ada nilai moral ini. Dia tak boleh tutup kejijikan dia dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tak boleh. Yang salah tetap salah. Apa pun yang dia bagi, bukan duit dia pun. Kononnya sekarang dia baik, Covid macam-macam dia. Itu bukan duit dia. Negara-negara lain pun buat. Bukan dia saja. Itu memang tanggungjawab dia. Sebagai sebuah kerajaan itu dia kena buat. Tetapi dari segi prinsip moralnya, daripada asalnya, daripada awalnya, dia membina kerajaan Putrajaya ini dengan perlakuan jijik, khususnya memberi habuan dan rasuah. Sebab itu kita tengok sendiri, masih berlaku rasuah, masih berlaku penyelewengan, bergebut-gebut dengan jawatan JLC, dan berlaku penyelewengan duit negara yang membabitkan COVID-19. Kes Kementerian Kesihatan, procurement yang membabitkan 20-30 juta ringgit. Ada siasatan, ada kes, ada tangkapan yang dilakukan. Peruntukan membeli peralatan untuk the frontliners, PPE kepada the frontliners itu disalahgunakan, disonglap duit sampai 24 ke 30 juta oleh beberapa pemimpin-pemimpin besar di Kementerian Kesihatan, dan ada siasatan dan ada tangkapan pada masa Covid. Tapi sampai hari ini tidak ada pendakwaan yang dibuat. Sebab apa? Sebab ini semua kelompok jijik, tak ada moral. Mereka tak nampak rasuhan ini sebagai bahana besar bagi masyarakat. Sebab itu tidak ada kesungguhan. Yang nak kata Muhyiddin ni hebat apa? Dalam bab rasuah, mengapa dibiarkan? Ini duit krisis, ini duit masa frontliners, ini penyelewengan yang berlaku semasa nyawa rakyat terancam, dan duit habis, duit hilang. 24 ke 30 juta itu confirm hilang. Kau tidak buka kertas siasatan, kau tidak ada tangkapan, kau tidak ada siasatan daripada SPRM. Persoalan kita mana dakwaan? Kalau dia betul mempertahankan, kononnya mau mengangkat sebuah kerajaan yang bersih, yang prihatin apa? Tak ada. Sebab itulah kita kena bangkit dan lawan. Ini yang saya harapkan dan kawan-kawan dalam Gerak 98. Di Banatul Razak, saya dan kawan-kawan bagi komitmen. Ini semua orang lama, Syed Basharudin, Saudara Usman, mereka hari ini tampil. Ini orang kuat, Datuk KJ dulu ni, Komandan Jaafar, mereka lah kuat, ceramah paling kuat ni, menang KJ. Tapi dia dah sebutkan semangatnya apa, asasnya apa. Kerana
untuk melakukan reform. Bila tersasar, mereka lawan. Alhamdulillah mereka tampil hari ini dan bicara, dan ini petanda baik. Dan kita sebagai Gerak 98, dari pusat sampai ke wilayah, chief wilayah pun ada, kita bagi komitmen Bandar Tun Razak kita akan bersama-sama dengan saudara untuk pastikan siapa pengkhianat jalan. Sebab kita angkat semangat pejuang-pejuang 98. Kita angkat semangat reformis-reformis 98. Kita angkat semangat mereka yang berkorban pada 98. Ustaz Faldin Noor yang memimpin Gerak 98 pada 27 September 98. Semangatnya tetap utuh daripada sampai ke akhir hayat. Dan ramai lagi. Kita mengambil dan bersama dan mau mempertahan dan membela semangat itu. Sebab itu kita tak boleh kompromi. Siapa pun, walaupun dia bekas kawan kita, bekas bos kita, bekas pernah bersama dengan kita, ada sedikit sebanyak budi dia pada kita pun, tetapi kita tak boleh kompromi dalam hal reform, apatah lagi bersekongkol dengan kelompok-kelompok yang khianat, yang jijik yang saya sebutkan tadi, daripada Muhyiddinnya sampailah yang ke Sabah. Kita tak boleh kompromi sama sekali. Sebab itu kita kena serang habis-habisan. Saya yakin macam saudara Basarudin sebut, memang atas kertas memang tak boleh pergi. Namanya kalau lain daripada PKR sekarang memang tak, tapi kita tak boleh ambil mudah. Satu. Kedua, kita kena bekerja kuat. Ianya bukan soal menang kalah saja. Ini soal maruah. Ini soal komitmen kita. Ini soal semangat kita. Ini soal janji kita. Ini soal sumpah kita untuk lakukan reform. Dan Bandar Tun Razak bukan parlimen biasa seperti yang saya sebutkan tadi. Ini parlimen penting. Daripada awal kita berjuang pada tahun 99, Bandar Tun Razak ini merupakan parlimen yang kita berikan hanya kepada orang-orang yang punya credibility dan nama yang besar dan sohor dalam perjuangan reformasi. Makanya kita kena perjuangkan, makanya kita kena bela, makanya kita kena bagi isyarat kepada semua, baik di wilayah ini, wilayah persekutuan dan seluruh negara, bahawa parlimen Bandar Tun Razak, reformis Bandar Tun Razak, pejuang-pejuang di Bandar Tun Razak tidak akan ambil sikap mudah, tidak akan kompromi. Mereka akan lawan habis-habisan kelompok pengkhianat ini.